Bagaimana pula hukum berdiri bagi seseorang yang menunaikan solat sunat? Seseorang yang menunaikan solat sunat tidak diwajibkan berdiri sebagaimana wajibnya berdiri ketika menunaikan solat fardu. Solat sunat ni, hak ni tak apa, hak ni tak wajib berdiri. Oleh itu sekiranya orang yang menunaikan solat hanya mampu berdiri seketika sahaja ketika solat dan tak mampu berdiri pada ketika yang lain, maka dia hendaklah berdiri pada ketika yang dia mampu dan duduk pada ketika yang dia sudah tak mampu. Masa berdiri dia boleh, masa sekejap lepas tu dia tak mampu, dia duduk. Sekejap lagi boleh berdiri, berdiri balik. Kau tak boleh, duduk terus. Ada orang dia berdiri, diturun-turun sujud, nak bangkit tak boleh. Dia solat cara duduk sampai habis. Dia boleh berdiri dekat pertama, diturun-turun sekejap lagi, dia boleh turun tak? Boleh. Sujud boleh. Nak bangun balik tak boleh. Nak bangun balik tak boleh. Stay dengan duduk tu je sampai habis solat. Begitu. Itu keadaannya. Bagaimana pula hukum berdiri bagi seseorang yang menunaikan solat sunat? Yang tadi ni kita cerita solat wajib, solat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tetapi berbeza dengan solat sunat. Seseorang yang menunaikan solat sunat tidak diwajibkan berdiri sebagaimana wajibnya berdiri ketika menunaikan solat fardu. Solat sunat ni, hak ni tak apa, hak ni tak wajib berdiri. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kata, siapa yang solat dalam keadaan berdiri, maka itu lebih utama. Siapa yang menunaikan solat akan duduk, maka dia mendapat pahala separuh daripada orang yang solat dalam keadaan berdiri. Iaitu salatul qa'id nisfu ajril qa'im. Dia boleh berdiri solat sunat, tapi masa malas nak berdiri, nak duduk. Boleh tak? Boleh, Nabi kata. Cuma pahala kurang sikit lah, sebab kamu mampu berdiri, kata nak berdiri. Berbeza dengan orang yang memang tak mampu, tak apalah, dia pahala penuh dia walaupun duduk. Tapi kamu ni mampu berdiri tapi tak nak duduk, boleh, pahala kurang sikit lah. Tapi sah tak? Sah. Sebab apa? Sebab ia merupakan solat sunat. Begitu juga sesiapa yang menunaikan solat dalam keadaan mengiring atau berbaring, maka dia akan mendapat pahala separuh daripada orang yang menunaikannya dalam keadaan duduk. Jadi solat sunat boleh. Selain itu diriwayatkan juga bahawa Rasulullah SAW menunaikan solat sunat atas tunggangan dalam keadaan duduk. Dalam Sahih Bukhari disebut hadis daripada Sayyidina Umar, daripada Sayyidina Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW ketika bermusafir telah menunaikan solat di atas tunggangan dalam keadaan duduk, dan solat yang ditunaikan oleh Nabi SAW ialah solat sunat. Nabi ketika mana musafir, Nabi naik kenderaan Nabi unta. Jadi takkan nak berdiri atas unta? Ada orang berdiri atas unta? Berdiri atas kuda ada? Tak ada. So duduklah. So Nabi SAW solat dalam keadaan duduk atas unta. Maka dengan sebab itu para ulama bersepakat bahawa itulah solat sunat. Naik unta ni menghadap kiblat ke tak? Naik unta? Jalan ikut suka. Maka para ulama, jumhurul ulama kata apa? Nabi SAW pernah solat sunat dalam musafir atas tunggangan dengan tidak menghadap kiblat. Maka rukhsah diberikan kepada orang yang sedang bermusafir untuk solat secara duduk tanpa menghadap kiblat. Jadi maknanya jumhur ulama kata dalam musafir sahaja dibenarkan. Tapi kalau bukan musafir, tak boleh. Duduk boleh tapi kena menghadap kiblat. Duduk boleh tapi kena menghadap kiblat. Tapi dalam musafir boleh duduk dan boleh tak menghadap kiblat bagi solat sunat sahaja. Itu ikut jumhur ulama. Sebahagian minoriti kecil ulama kata tak musafir pun boleh selagi mana dalam kenderaan. Boleh walau tak menghadap kiblat. Tapi itu pandangan minoriti. Pandangan minoriti. Pandangan jumhur kata tak. Dalam hadis sebut Nabi musafir saja buat macam tu. Jadi musafir ajalah. Tak menghadap kiblat. Tapi hak duduk tak khilaf. Boleh duduk ketika mana solat sunat. Dalam Sahih Bukhari disebut bahawa Sayyidatina Aisyah pernah berkata, Rasulullah SAW menunaikan solat dalam keadaan duduk. Pada ketika itu baginda membaca Quran dalam solat dalam keadaan duduk.
Apabila bacaan baginda sekitar 30 atau 40 ayat, maka baginda pun berdiri dan membaca ayat tersebut dalam keadaan berdiri. Seterusnya Rasulullah rukuk dan kemudian sujud. Baginda menunaikan seperti itu juga dalam rakaat yang kedua. Setelah selesai menunaikan solat, baginda melihat sama ada aku, yakni Aisyah, masih berjaga atau tidur. Sekiranya aku masih berjaga, baginda akan berbicara denganku. Sekiranya aku sedang tidur, baginda akan berbaring. Solat yang ditunaikan oleh Rasulullah itu solat malam yang merupakan solat sunat. Baik. Nabi solat dalam keadaan duduk. Duduk. Kemudian Nabi kadang baca surah Baqarah kan. Lama. Nabi duduk. 2-30 ayat setelah Nabi bangun. Solat sunat tak apa. Boleh bangun duduk, tak ada masalah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik bahawa satu hari Rasulullah keluar dan baginda melihat terdapat sebilangan orang menunaikan solat dalam keadaan duduk. Nabi bersabda, pahala solat orang duduk separuh daripada pahala solat orang berdiri dalam solat sunat. Dalam kitab Majmu' Al-Imam Nawawi berkata, harus menunaikan solat sunat dalam keadaan duduk meskipun seseorang itu berkemampuan untuk berdiri. Perkara ini merupakan satu ijma' berdasarkan dalil hadis yang sahih. Namun pahalanya separuh daripada pahala orang yang menunaikan solat dalam keadaan berdiri sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi SAW. Sekiranya seseorang menunaikan solat sunat secara duduk atau berbaring kerana dia tidak mampu untuk berdiri atau duduk kerana sakit atau seumpamanya, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang berdiri tanpa sebarang khilaf. Kalau dia duduk itu memang kerana dia tak mampu berdiri, maka dia tak kurang pahala. Pahala dia sama dengan orang berdiri. Tapi kalau dia duduk kerana dia mampu tapi saja nak duduk, maka pahala dia kurang sikit daripada orang yang berdiri. Itu. Tapi kalau orang tu memang tak mampu berdiri, dia duduk, maka duduk dia sama dengan pahala orang berdiri. Sebab apa? Sebab sekadar itu saja dia mampu. Tapi kalau dia mampu berdiri tapi tak nak berdiri, saja nak duduk kerana salat sunat, boleh juga, tetapi pahala kurang sikit daripada orang yang berdiri. Begitu. Sama juga halnya seperti solat fardu yang dilakukan secara duduk atau berbaring kerana tak mampu disebabkan sakit, maka pahalanya pun sama seperti pahala orang yang menunaikannya dalam keadaan berdiri tanpa sebarang khilaf. Besok pahala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, benda ni kena jelas. Kan? Dia kata, ustaz saya ni bukan tak mampu berdiri, tapi berdiri saat nak pening. Berdiri saat nak pening. Baik, kita tanya dia, pening tu lama mana? Lama mana pening tu? Kalaulah pening tu daripada awal, berdiri terus pening nak tumbang, tak apalah dia duduk. Tapi biasanya tidak. Biasanya sebab dia boleh berjalan apa semua, mungkin pening tu datang kemudian sikit. Dia berdiri sekejap, dalam 30 saat barulah pening tu datang. Bila pening tu datanglah dia duduk. Dan dalam masa yang sama dia cubalah cari penyelesaian. Pasal apa pening ni? Cari penyelesaian. Antaranya makanlah lempoyang ni. Itu antaranya. Memang ada orang yang sebut kat saya, dia pening, dia semayang pening, saya heran. Stres tu bagi dia makan. Rupanya jadi pening dia itu kerana ada something, darah dia problem. Darah dia problem, perjalanan darah. Bagi dia makan yang ni, rupanya selesai. Dia kata, lepas tu dia jumpa saya, alhamdulillah ustaz, masalah saya dah selesai. Jadi carilah penyelesaian. Jangan ambil mudah, terus duduk daripada awal. Terus duduk daripada awal, tak sah terus solat kita. Maka dengan sebab itu kena pastikan kita laksanakan dengan cara yang betul. Lepas tu kita kata kena mengaji. Itu baik.